Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak masuk modul 7 iaitu penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan. Okey, kita tengok dulu objektif apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, pada akhir pembelajaran, pelajar mesti dapat menerangkan tujuan penyediaan akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Okey, yang kedua menyediakan akaun perdagangan. Yang ketiga memindahkan untung kasar atau rugi kasar ke akaun untung rugi. Dan yang terakhir menyediakan akaun untung rugi. Okey, yang pertama ni teori lah. Okey, yang kedua dan yang keempat ni kita nak buat akaun, nak bina akaun. Dua jenis akaun iaitu akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi. Okey, kita tengok sikit teori 7.1 akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, pengenalan. Sebuah perniagaan perlu menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi untuk mengetahui keuntungan atau kerugian dalam sesuatu tempoh perakaunan. Nak tahu untung ke rugi sesuatu perniagaan tu dalam tempoh perakaunan. Tempoh perakaunan ni bergantung kepada perniagaan tersebut lah. Ada yang buat setahun, okey, akaun setahun sekali, ataupun ada yang buat 3 bulan sekali, ataupun ada juga yang buat 6 bulan sekali. Bergantung kepada syarikat tersebut. Okey, tujuan penyediaan akaun perdagangan. Yang pertama, untuk mengetahui sama ada sesuatu perniagaan mendapat untung atau rugi kasar. Okey, akaun perdagangan dulu ni. Kita nak tahu dapat untung ataupun rugi kasar dulu. Yang kasar dulu. Kita takkan tolak. Mula-mula kita dapat yang kasar dulu. Okey, lepas dah nanti masuk yang next seterusnya, fasa yang seterusnya, langkah yang seterusnya, kita akan dapat pula untung bersih ataupun rugi bersih. Untuk akaun perdagangan ni kita akan dapat, kita nak cari dulu untung ataupun rugi kasar. Okey, yang kedua, untuk mengetahui sama ada aktiviti yang dilaksanakan ke atas barang niaga atau perkhidmatan tersebut mengalami untung atau rugi tanpa mengambil kira hasil dan belanja yang lain. Syarikat kita ni tak semestinya kita jual barang. Mungkin juga kita sediakan perkhidmatan. Contohnya perkhidmatan apa? Contohnya kita sediakan perkhidmatan pasang aircon, ataupun pasang buat wiring, ataupun kedai gunting rambut. Itu perkhidmatan. Contoh sajalah. Okey, tengok kat sini dia kata tanpa mengambil kira hasil atau belanja yang lain. Sebab tu kita panggil dia untung ataupun rugi kasar. Bila kita dah tolak kita dah tambah hasil dengan tolak belanja, itu kita akan dapat pula untung bersih ataupun rugi bersih. Okey, tujuan penyediaan akaun untung rugi. Okey, sekarang ni kita masuk akaun yang kedua iaitu akaun untung rugi. Untuk mengetahui sama ada sesebuah perniagaan mendapat untung atau rugi bersih setelah mengambil kira semua hasil dan belanja. Akaun untung rugi ni maksudnya kita dah tambahlah hasil, kita dah tolak belanja. Okey, seterusnya penyediaan akaun perdagangan. Okey, disediakan berdasarkan imbangan duga yang diperoleh. Okey, imbangan duga yang ada debit kredit tu kan, yang semua benda maklumat tentang perniagaan tu ada dekat situ. Okey, formulanya apa? Untung kasar atau rugi kasar sama dengan jualan bersih tolak kos jualan. Okey,
untung kasar sama dengan jualan bersih. Untung kasar sama dengan jualan bersih lebih besar daripada kos jualan. Maksudnya harga yang kita jual tu lebih besar daripada harga kos kita beli barang tu. Itu untung kasar. Kita dapat untung kasar lah. Apa pula rugi kasar ni? Bila kita jual barang tu, harga jualan bersih kita tu lagi rendah daripada kos jualan kita. Maksudnya kita jual harga RM10,000, tapi benda tu kita beli dengan harga RM12,000. Kita rugi RM2,000 dekat situ. Itu kita panggil rugi kasar. Okey. Kemudian disediakan dalam dua bentuk. Bentuk T dengan bentuk penyata. Bentuk T tu macam mana? T lah, bentuk T. Okey. Belah kiri ni debit, belah kanan kredit. Kredit debit. Macam tu lah, biasalah akaun kredit dengan debit. Okey, butir-butir direkodkan di bahagian debit dan kredit. Jualan diletakkan di bahagian kredit. Kos jualan diletakkan di bahagian debit. Ini yang kita belajar dekat dalam teori yang masa awal-awal tu kan. Jualan letak belah kredit. Jualan letak belah kredit. Sebab kita jual, kita dapat hasil, kita dapat duit. Kan, barang berkurang. Macam tu lah. Okey, dua, bentuk penyata. Tidak perlu menunjukkan bahagian debit dan kredit. Ini tidak. Okey, tidak perlu menunjukkan bahagian debit dan kredit. Buat dua lane macam tu sahaja. Tak perlu tulis debit, kredit. Okey. Dekat skrin sekarang ni, ini adalah format bentuk T. Okey, akaun perdagangan bagi tahun berakhir. Okey, kat sini dekat atas ni format dia nama perniagaan. Okey, contohlah kalau awak buat dalam soalan tu dia kata Alif Enterprise. Tulislah Alif Enterprise dekat atas tu. Okey, lepas tu ini dekat sini akaun perdagangan bagi tahun berakhir. Contohnya syarikat tu buat setahun kan. Contohnya tahun berakhir 2021. Contohnya dekat situ. Okey, lepas tu format T, buat bentuk T. Lepas tu ini bahagian debit, ini bahagian kredit. Kita tak payah tulis lah. Okey, yang kita wajib tulis itu ialah RM ni. Okey, pastikan awak buat dua lane. Dua lane macam mana? Maksud cikgu, okey, satu sini, satu sini. Tak guna tak apa, asalkan awak buat dua kolom, dua lane macam tu. Okey, sama juga belah debit pun. Bahagian debit belah kiri tu pun sama, buat dua lane, dua kolom macam ni. Okey, kita tengok sikit apa yang ada dalam akaun perdagangan. Okey, inventory awal. Inventory awal ni maksudnya stok awal lah. Kita boleh tengok benda-benda ni, butiran-butiran ni dalam imbangan duga. Kejap lagi kita tengok contoh imbangan duga. Okey, nanti kita pindahkan maklumat daripada imbangan duga tu masuk ke akaun perdagangan. Yang cikgu tunjuk contoh sekarang ni ialah hanyalah format sahaja. Okey, melalui format ni lah kita dapat tentukan okey, benda apa kita nak ambil, benda apa yang kita tak mahu guna lagi. Okey. Okey, inventory awal maksudnya stok awal lah. Okey, belian, tolak pulangan belian. Macam biasalah, ini format sahaja, belian bersih. Okey, belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih. Lepas tu tambah angkutan masuk. Okey, angkutan masuk ni maksudnya contohlah kita beli barang dengan supplier, satu supplier A ni kan. Okey, lepas tu supplier A ni dia charge. Dia kenakan charge dekat kita untuk penghantaran tu. Itu adalah charge angkutan masuk. Charge angkutan masuk ni bila kita beli barang niaga. Itu charge angkutan masuk. Okey, upah atas belian.
Upah atas belian ni mungkinlah kita minta sesiapa kan, minta runner pergi ambil barang kita dengan supplier tadi. Kita bagi upah. Tengoklah, bergantunglah. Kalau ada, kalau tak ada lah. Okey, yang seterusnya duty import. Duty import ni apa? Bila kita beli barang daripada luar negara, maksudnya beli barang international lah. Kita kena bayar duty import. Okey, yang seterusnya insurans atas belian. Insurans atas belian ni selalunya bila kita beli barang-barang yang mahal. Okey, kita beli barang yang mahal, mestilah kita akan beli sekali dengan insurans, okey, supaya barang kita tu kita terima dalam selamat. Contohlah, kita beli satu kontena kayu balak. Okey, kita beli satu kontena kayu balak. Okey, kita nak pastikan kita takkan rugi. Contohlah berlaku kemalangan ke dekat kontena tu ke kan. Kita dapat cover balik duit daripada kemalangan tu. Contohlah insurans atas belian. Kalau ada lah, kalau tak ada masalah, tak payah masukkan. Okey, semua ni kita tambah, dapat jumlah, kita akan letak belah kanan. Okey, kos barang untuk dijual ni kita dapat macam mana? Kita ambil inventory awal. Okey, sekejap cikgu conteng sikit. Inventory awal yang ini kita akan tambahkan dengan jumlah yang kita kira tadi tu. Okey, yang belian bersih tambah dengan charge-charge lain tu kan. Kita ambil jumlah dia. Yang ini kita jumlahkan, kita letak dekat sini. Lepas tu kita nak buat apa pula? Kita ambil inventory awal, kita tambahkan dengan jumlah tadi. Kita dapatlah kos barang untuk dijual. Okey, lepas tu kalau awak tengok dekat sini, tolak inventory akhir. Tolak inventory akhir, kena tolak lah kan. Kita nak tahu berapa yang kita dah jual. Maksudnya ini inventory akhir. Okey, kita kena tolak. Bila dah tolak tu kita dapat kos jualan. Okey, sampai kos jualan berhenti dekat situ. Okey, berhenti, stop sekejap dekat situ. Okey, kita tengok pula yang belah kanan, yang belah kredit. Yang belah kanan ni kredit, sama juga, buat dua lane macam tu, dua kolom. Jualan letak je yang paling kanan, lane paling kanan. Lepas tu tolak pulangan jualan. Okey, pulangan jualan ni apa? Pulangan jualan bila kita jual sesuatu barang tu, tiba-tiba customer tu pulangkan balik dekat kita. Okey, customer tu pulangkan balik dekat kita, mungkin sebab kita tersilap bagi warna. Mungkin barang tu rosak, customer dapat barang rosak kan. Mestilah customer tu akan pulangkan balik. Itu kita panggil sebagai pulangan jualan. Kita kena tolak lah. Jualan, tolak pulangan jualan. Kita dapat jualan bersih. Okey, stop sampai situ. Stop sampai jualan bersih. Okey, lepas tu kita tengok, okey, kos jualan. Okey, cikgu buat pakai highlight. Okey, tengok yang cikgu highlight ni kos jualan. Okey, ini awak kena bandingkan dengan jualan bersih. Yang mana lagi besar? Contohlah, jualan bersih tu lagi besar. Okey, jualan bersih, contoh cikgu letak nombor dekat sini. Contoh jualan kita 100,000. Contoh tau. Yang kos jualan ni kita punya 50,000. Kita nak buat macam mana? Nombor apa yang kita kena letak dekat sini? Kita kena ambil yang lebih besar. Macam dekat sini, mana lagi besar? 50,000 ke 100,000? Jawapan dia
100,000. Maksudnya dekat bawah ni, yang dekat sini kan, yang X ni kan, awak buat 100,000. Buat double line macam tu. Okey, yang belah kiri ni pun, belah debit ni pun sama, buat 100,000. Okey, tadi kan 50,000 dekat sini kan, dekat bawah ni. Okey, sini yang tadi, contoh yang cikgu letak harga tu 50,000 kos jualan dia. Dekat bawah ni 100,000. Ada beza ke tak? Ada kan? Okey, macam yang teori kita belajar tadi, bila jualan bersih ni, okey, jualan bersih lebih besar daripada kos jualan, bermaksud kita untung. Okey? Kita untung. So, dekat bahagian debit ni, kita letak untung kasar. Okey, berapa untung kasar? Kita ambil lah 100,000 tolak dengan 50,000. So, kita letak, cikgu padam balik. Kita letaklah dekat sini 50,000. Dekat bawah tadi kan 100,000 kan. Dapatlah balance. Tally kita dapat kiri dan kanan. Kita dapat untung kasar. Itulah fungsi kita buat akaun perdagangan. Okey, akaun perdagangan ni kita nak cari untung kasar ataupun rugi kasar. Boleh? Okey. Dah settle dah. Akaun perdagangan bentuk T. Sekarang ni kita nak tengok pula bentuk penyata macam mana. Okey, bentuk penyata pun sama sahaja. Okey, cumanya kita tak payah buat yang T tu lah kan. Kita direct sahaja buat dalam bentuk penyata macam ni. Okey, sama juga nama perniagaan dekat atas. Lepas tu tajuk akaun pun sama. Akaun perdagangan bagi tahun berakhir 2021 contohnya. Okey, untuk penyata awak kena buat 3 kolom macam ni. Okey, 3 row, 3 lane macam ni. Nak buat macam mana? Okey, kalau awak perhatikan tadi, sebenarnya okey, untuk penyata ni kita akan letak yang bahagian kredit dulu. Okey, kalau awak perasan, ini sebenarnya daripada kredit. Okey, kredit yang mana? Ini tadi, yang dekat atas ni kan. Sama tak? Sama, jualan tolak pulangan jualan dapat jualan bersih. Kita letak dulu bahagian atas. Okey, kalau daripada bentuk T tadi, ini ialah kredit. Okey, seterusnya kita buat tolak kos jualan. Maksudnya dekat sini, ini bahagian kredit kan? Okey, yang bahagian debit ini ialah kos jualan. Okey, yang belah kiri ni ataupun debit ni kita panggil sebagai kos jualan. Sama sahaja, letak. Sama. Akhir sekali dapat dekat sini kos jualan, untung kasar. Okey, jualan bersih tolak dengan kos jualan. Ni. Okey, kalau awak nampak dekat sini kan yang dia buat kurungan-kurungan, sebenarnya ni apa? Sebenarnya kurungan ni menunjukkan nombor tu tolak. Okey, kalau dekat sebelah ni dia dah tulis dah ayat tolak. Okey, dalam akaun kita tak buat tolak 100. Okey, kita tak guna perkataan, kita tak guna lambang tolak tu. Okey, kita guna kolom. Kita guna kolom. Kolom tu menunjukkan kita tolak. Sama sahaja, jualan tolak pulangan jualan dapat jualan bersih. Settle dekat situ. Okey. Lepas tu yang bahagian bawah ni pun sama. Sama sahaja, dapat kos jualan, letak belah paling kanan tu kan, sebab kita nak tolak kan. Daripada atas ni, iaitu kita tolak yang bawah ni. Kita dapatlah untung
kasar ataupun rugi kasar. Okey. Kalau untung kasar, jawapan dia akan jadi contohnya 10,000. Tadi untung kasar kita 50,000 kan, cikgu bagi contoh kan. So kita tulislah 50,000 kat situ, untung kasar. Okey, kalau rugi kasar nak buat macam mana? Rugi kasar kita kena buat dalam kurungan. Contohlah rugi kita 2,000 kan. Buat dalam kurungan macam tu. Bila buat dalam kurungan, itu menunjukkan kita rugi kasar. Okey. Okey, saya cikgu padam balik. Okey, yang seterusnya kita dah settle dah akaun perdagangan. Akaun perdagangan kita dah settle. Sekarang ni dia bagi dekat kita imbangan duga. Imbangan duga. Contoh soalan. Okey, imbangan duga. Okey, berikut merupakan imbangan duga perniagaan Hakim Berjaya pada 31 Mac 2016. Okey, ini format imbangan duga lah. Nama perniagaan dekat atas. Lepas tu ada imbangan duga pada 31 Mac 2016. Okey, imbangan duga memang format dia ada 2 lane sahaja. Okey, dua kolom. Okey, debit dan juga kredit. Perhatikan betul-betul format. Okey, kena tulis debit, kredit, RM wajib lah. Okey, sebab kita kat Malaysia unit bagi duit ialah RM. So kita kena tulis RM mewakili duit-duit ni semua. Okey, dia bagi dekat kita imbangan duga. Lepas tu soalan dia, sediakan akaun perdagangan dalam bentuk T dan format penyata. Akaun T dengan akaun penyata tadilah. Okey, nak buat macam mana? Mula-mula kita baca dulu. Kita baca semua butiran yang ada dalam imbangan duga ni. Apa yang ada? Okey, kita baca satu-satu. Kena baca satu-satu. Okey, inventory awal. Okey, tadi kan dalam format tadi ada tak inventory awal? Ada tak cerita pasal inventory awal? Ada. Belah debit ke kredit? Belah debit, belah kiri tadi kan. Kita highlightkan lah supaya senang kita nak masukkan, kita nak transfer dalam akaun kita nanti. Lepas tu modal, ada ke dalam format tadi? Tak ada kan? Tak ada kaitan dengan modal. Bank, tak ada juga. Tunai, tak ada juga. Angkutan masuk, ada ke tak? Ada. Ada angkutan masuk. Ada angkutan masuk. So kita highlightkan. Okey, promosi tak ada. Belian. Belian ada. Belian. Lepas tu jualan. Jualan ada tadi. Belah kredit kan? Jualan kita highlightkan. Okey. Pulangan jualan. Pulangan belian. Ada tadi? Pulangan belian. Lagi apa lagi? Pinjaman. Pinjaman tak ada. Commission tak ada. Alatan pejabat tak ada. Ambilan tak ada. Kenderaan tak ada. Sewa, insurans, gaji, diskaun diberi, diskaun diterima, belanja alat tulis, akaun belum bayar, akaun belum terima. So yang lain yang cikgu tak highlightkan tu maksudnya tak ada kaitan dengan akaun perdagangan. Tak payah buat. Tak payah susah-susah nak masukkan pinjaman dalam akaun perdagangan. Tak ada. Fungsi akaun perdagangan ni kita nak buat, kita nak cari untung kasar ataupun rugi kasar sahaja. So sikit je lah benda-benda yang kita nak guna. Okey, lepas tu jangan habis baca sampai akaun belum terima saja. Kita kena baca juga dekat maklumat tambahan. Kena baca. Setiap perkataan tu kena baca. Okey? Supaya tak tertinggal maklumat penting. Contohnya dekat sini, inventory akhir. Kita perlukan inventory
akhir, yang bahagian debit tadi tu kan. Okey, so kita highlightkan juga. Okey, jom kita buat, alhamdulillah, kita buat akaun perdagangan bentuk T dulu. Okey, kita tengok dulu. Okey, kat sini tulis dulu nama perniagaan. Nama perniagaan nak tengok mana? Tengok dekat berdasarkan imbangan duga tadi. Dekat imbangan duga pun ada maklumat. Okey, akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Mac 2016. Okey, lepas tu samalah buat bentuk T. Lepas tu buat RM. Kalau dalam buku awak tu kan, awak garis pakai pembaris. Lepas tu boleh garis sekali dengan yang ini. Okey, buat garis. Ini buat tebal lah sikit. Okey, yang ini garis, yang ini pun garis. Baru nampak kemas, baru nampak proper. Nampak elok macam tu kan. Okey, macam yang cikgu cerita tadi, kita settlekan dulu yang belah debit. Okey, kita settlekan dulu yang bahagian belah kiri ni, belah debit. Okey, inventory awal. Mula-mula kita tulis inventory awal. Inventory awal tadi. Ni inventory awal 1,600. Letak 1,600 dekat situ. Lepas tu belian. Okey, 18,000. Letak 18,000. Tolak pulangan belian 140. Okey, tolak. Tolak. Buat dalam kurungan. Ambil kalkulator, tolak. Dapatlah belian bersih. Okey, pastikan tolak. Kalau tambah tak dapat lah, salah lah. Okey, lepas dah dapat belian bersih, kita kena tambah pula akaun pula. Kita kena tambah angkutan masuk. Sebabnya dalam imbangan duga tadi ada maklumat tentang angkutan masuk. Dia tak cerita, dia tak ada dalam ni duty import, dia tak ada upah atas belian, tak ada kan. Yang ada cuma angkutan masuk. Kita letaklah sekali angkutan masuk, kita tambah dekat situ. Okey, lepas tu kita ambil 17,860, kita tambah dengan 120. Okey, jumlah tu kita letak bahagian belah kanan tu. Okey, kolom yang belah kanan. Okey, yang belah debit lagi lah. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Kita kena tambah. Okey, kita ambil inventory awal, kita tambah dengan jumlah tadi tu, kita tambah. Okey, bila dah tambah dapatlah 19,580 kos barang untuk dijual. Okey, ini kos barang untuk dijual 19,580. Okey, sama juga macam dalam format tadi, kita kena tolak inventory akhir. Okey, kita kena tolak inventory akhir. Tolak maksudnya kena buat dalam kurungan. Ambil 19,580 tolak dengan 2,800, dapat kos jualan. Okey, dapat kos jualan 16,780. Okey, bila kita dapat dekat sana, kita dapat kos jualan, kita berhenti sampai situ. Okey, kita berhenti sampai situ. Okey, kita berhenti belah debit sampai situ sahaja. Lepas tu kita tengok pula belah kredit. Okey, belah kredit sama juga, kita kena tulis jualan tolak pulangan jualan. Yang ini kita guna satu row sahaja. Okey, jualan 28,000 tu tadi kan dekat atas ni kan. Okey, 28,000 tolak dengan pulangan jualan 190. Dalam kurungan tolak. Awak tolak, dapatlah jualan bersih. Okey, lepas tu tadi kan cikgu kata bandingkan. Kejap, mana pen? Bandingkan amount ini dengan amount ini. Yang mana lebih besar? Jualan bersih lebih besar ataupun kos jualan lebih besar? Okey, kalau kita tengok dalam sini, dekat sini,
jumlah jualan bersih ni lebih besar. Maksudnya kita kena bawa lah nombor tu, tulis dekat bawah ni. Okey, buat garis. Lepas tu dekat bawah tu buat double line. Okey, salin sahaja balik. Salin balik. Sama juga yang belah debit ni pun salin nombor yang sama. Salin. Okey, ambil nombor tu, salin. Okey. Bila jualan bersih ni, jualan bersih lebih besar daripada kos jualan, maksudnya kita untung. Okey, so kita ambil 27,810, kita tolak dengan 16,780. Kita dapatlah dekat situ untung kasar RM11,030. Kita dapat untung kasar. Okey. Kalau kos jualan kita ni lebih besar daripada jualan bersih, bermaksud kita rugi. Rugi apa? Kita kena buat kat sini lah. Rugi kasar. Berapa amountnya dekat sini? Okey? Faham? Okey. Yang seterusnya pula dalam format penyata. Okey, format penyata pun sama. Macam tadi yang cikgu katakan, yang belah atas ni, yang bahagian atas sebenarnya kredit. Okey, yang tadi tu dalam bentuk T, kredit. Yang ini kredit, yang ini debit. Sama sahaja, masukkan, letakkan, susun betul-betul, tolak, tambah mana-mana yang tadi tu kan. Okey, last sekali dapat untung kasar. Double line dekat bawah. Siap. So, tadi kita dah buat akaun perdagangan. Ini akaun perdagangan. Okey, kenal pasti betul-betul. Okey, ini akaun imbangan duga. Okey, imbangan duga. Ini akaun perdagangan bentuk T. Yang ini akaun perdagangan bentuk dalam format penyata. Okey. Seterusnya, kita dah settle dah buat akaun perdagangan. Okey, seterusnya kita nak buat pula akaun untung rugi. Akaun untung rugi ni nak buat macam mana? Okey, akaun untung rugi maksudnya kita kena tambah hasil, kita kena tolak belanja. Okey, tambah hasil, kita tolak belanja. Nak tambah tolak macam mana? Okey, kalau akaun T, kita buat T macam tu. Okey, kalau belah kiri, kita letak belanja. Okey, kalau belah kanan, kita letak hasil. Kenapa cikgu kata belah kiri kita letak belanja, belah kanan cikgu kata letak hasil? Okey, berbalik kepada format asal kita. Okey, format asal akaun T. A, B, L, E, H. Okey, A tu apa? A tu untuk aset, B untuk belanja. Nampak tak? Ini akaun T, belah sini akaun debit, ini belah kredit. So, belanja belah debit, belanja belah debit. Hasil letak belah kredit. Okey, seimbangkan dia. Lepas tu tadi kan kita dapat untung bersih kan? Kita kena letak dekat bawah ni untung bersih. Kita nilaikan berapa dapat amount tu. Okey. Okey, bukan, sorry. Tadi kita letak untung kasar. Okey, untung kasar tu maksudnya hasil lah kan. Okey, kita letak untung kasar dulu dekat atas ni. Lepas tu kita masukkan hasil kita. Hasil daripada imbangan duga ni. Okey, kita tengoklah yang mana hasil. Insurans. Insurans ni apa? Belanja. Gaji pun belanja. Diskaun diberi pun belanja. Diskaun diterima, hasil. Belanjaan, belanjalah. Alat tulis, belanja. Okey, akaun belum bayar, akaun belum terima ni tak termasuk. Okey, sebab tu akaun penghutang, akaun pemiutang lah. Okey, lepas tu awak masukkan ini yang hasil tadi tu, dua benda tu kan. Okey, yang belah debit pula,
yang belanja. Awak list kan semua yang belanja tu. Okay. Sama juga konsepnya. Awak tambahkan. Okay, tambahkan cikgu highlight 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 belah debit. 1, 2, 3 belah kredit. Okay, awak tambah macam mana? Yang ini tambahlah belah kredit, yang ini tambah belah debit. Tengok berapa jumlah tu. Okay, kalau ni contoh ini tambah kan dapat 11,633. Yang ini awak tambah dapat contohnya dapat 6,000 macam tu kan, 6,000 something kan. Okey, maksudnya awak ambil yang besar tadi ni, nombor yang besar awak letak dekat bawah, lepas tu letaklah double line dekat bawah ni kan. Ambil nombor ni tolak dengan jumlah ni semua, awak akan dapat untung bersih. Okay, so dapatlah, berjayalah kita buat akaun untung rugi ni kan. Akaun untung rugi ni kita nak cari untung bersih. Sama juga dengan format penyata. Okay, format penyata pun sama. Hasil, okay, yang kredit tadi tu, yang kredit tu letak dekat atas. Lepas tu kita tolak belanja, dapatlah amount. Sama, mesti sama. Okay, untung bersih untuk akaun T mesti sama dengan format bentuk penyata. Okay, selalunya dalam soalan dia tak akan minta dua-dua jenis, dia akan minta satu sahaja. Okay, kalau dia cakap okay, sediakan akaun untung rugi bagi tahun berakhir perniagaan Hakim Berjaya dalam format penyata. So awak kena buat dalam format penyata. Apa jadi kalau awak buat dalam format T ni, dalam bentuk T? Salah lah kan. Dah cakap dah buat dalam format penyata, awak pergi buat bentuk T, salah dekat situ. Okey, faham? Okey, so dapat ke tak objektif pembelajaran kita tadi? Kita dapat tahu tak tujuan penyediaan akaun perdagangan dengan akaun untung rugi? Okay, akaun perdagangan tadi kita nak dapatkan untung kasar ataupun rugi kasar. Okay, untuk akaun untung rugi pula kita nak cari rugi bersih ataupun untung bersih. Okay, menyediakan akaun perdagangan tadi dah buat. Okay, memindahkan untung kasar, tadilah yang kita pindahkan tadi tu, untung kasar ataupun rugi kasar ke dalam akaun untung rugi. Lepas tu menyediakan akaun untung rugi. So dapat ke tak empat objektif ni? Okay, kalau dapat bagus. Okay, kalau tak dapat boleh tengok sekali lagi. Okay, tengok balik format, ingat balik format. Tengok balik, perhatikan balik imbangan duga tu, apa yang tertinggal. Betul ke tak format kita? Betul ke tak cara kita tulis? Kita tulis ke tak nama perniagaan? Kita tulis ke tak tajuk akaun kita tu apa? RM mesti ada, wajib. Okay? Okay, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harapkan awak dapat pengisian yang berguna. Semoga kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.